السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tentu semua sihat lah. Alhamdulillah. Hari Sabtu ramai lagi. Saya tahu sebab malam ni tak ada kenduri kan? Kan betul? Baik, tak apa tuan-tuan. Kita berhenti di mana? Ayat Quran kot, ayat Quran lah. Sebab kitab lain ni susah sikit. Allahu Akbar. Mengangkat yang perintah mungkin. Oh. Tajuk ini. Perintah kan tak. Ya ayuhal mudaththir. Satu sesi tak tanda kan? Perintah kan tak. Oh, 31 kot. Abang muka surat apa? Surat ni. Muka surat 89. 89. Saya tanda kat mana ni? Ke 51. Ya ayuhal mudaththir. Betul dapat. Jadi abang di nombor apa abang tanda? Ini. Allahu Akbar. Habis dah kot. Kita masuk. Belum tak tadi. Tak habis lagi. Belum. Allah Akbar. Jadi abang di mana? Allahu Akbar yang kelima kan? Allahu Akbar yang ringkasnya. Dialah tapi ini tak baca tadi. Buat apa ni? Buat satu. Buat kedua. Saya tengok. Sebab kitab cetakan lain tak sama. Jadi susah sikit lah. Ya ayuhal mudaththir. Sama dengan saya lah, ya ayuhal mudaththir. Yang ni lah, betul lah. Yang kelima adalah ayat betul yang ni. Okay. Baik, jadi kita berada di bab yang ke-8 iaitu Allah mengisytiharkan. Allah Maha Berkuasa dan Allah Ta'ala mengisytiharkan berdakwah lah. Baik, jadi kita dah sentuh sebelum ni ayat Mudaththir ayat 1 sampai 7. Ayat 1 sampai 7, ya ayuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Kita dah bincang dah tu. Jadi kita masuk kepada huraian dia setelah tu. Setelah ya ayuhal mudaththir, yakni Nabi SAW setelah mendapat wahyu yang pertama Iqra kan. Kemudian Rasulullah balik dalam keadaan ketakutan. Ini wahyu yang kedua. Ini wahyu yang kedua. Suruh apa? Suruh Nabi SAW berdakwah. Baik, kita tengok sambungan dia. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darin. Kata pengarang, perkara di atas merupakan asas permulaan dan harus dipatuhi oleh Nabi SAW. Dia asas dia. Asas dia apa? Yang pertama tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut berdakwah, wahai orang yang berselimut.
bangun dan berilah peringatan, besarkanlah Allah, kemudian bersihlah pakaian mesti bersih, kemudian jauhilah dosa, segala dosa, warrujza fahjur, segala dosa jauhi, kemudian janganlah engkau memberi dengan niat untuk mendapat balasan, wala tamnun tastakthir, jangan buat amalan sebab nak dapat balasan dunia, kemudian wali rabbika fasbir, dan hendaklah bersabar dalam melaksanakan suruhan Allah. Ini asas dakwah Nabi, inilah asas dia yang Nabi kena patuhi. Baik, ia merupakan perintah yang nampak senang tetapi besar ertinya untuk diterjemahkan dan amat berkesan dalam pelaksanaan. Senang tuan-tuan, senang, tapi nak laksana susah. Macam sabak lah tuan-tuan, sabak ni mudah kan? Sabak lah, hang sabak lah, tapi susah tuan-tuan nak sabak. Susah nak sabak. Bila kita diuji oleh Allah ataupun kita diuji dengan urusan dunia, mungkin isu urusan anak-anak, mungkin diuji dengan isteri, betul tak? Kadang-kadang nak sabak tu susah. Walaupun orang kata sabak lah, senang dia sebut kan, hang sabak lah, tapi kita ni yang membuat-buat tuan-tuan perasaan dalam hati tu. Benda mudah sabak, tapi benda yang paling susah nak buat sabak. Sabak ni apa tuan-tuan ni? Tu dalam ayat ni pun sebut sabak. Dia sebut yang terakhir tu, wali rabbika fasbir, dalam melaksanakan perintah Allah sabak. Berberat tuan-tuan nak sabak ni. Baik. Apa makna sabak? Sabak makna dia kita tahan diri kita daripada bertindak melampaui batas. Itu makna sabak. Bukan makna sabak ni kita tak marah. Orang sabak tetap marah. Bukan makna sabak ni kita tak kecewa. Bukan makna sabak ni kita tak sedih. Tapi jangan disebabkan marah ni kita melampaui batas. Kita buat perkara yang haram. Marah sangat dekat isteri, janganlah pergi ambil kayu katuk dia. Pada-pada lah. Nah, marah sangat dekat apa? Kita marah sangat dekat anak, janganlah sampai kita bunuh dia. Betul tak? Kita kecewa dalam hidup, janganlah sampai kita bunuh diri. Kita kecewa dalam hidup kita dalam apa urusan, jangan sampai menyalahkan takdir. Tu, tapi kecewa ada, sedih ada, betul tak? Kalau ada seorang sahabat saya, dia buat bisnes ikan kelesa 120,000, habuk pun tak dapat. Kan dulu ramai kena, dulu ramai kena kan kat Bukit Merah. Dia salah seorang yang kena lah. 120,000 tidak ada pulangan satu habuk pun. Jadi tuan-tuan, ada orang mungkin kecewa, betul tak kan? Kecewa, frust. Tapi janganlah kecewa tu sampai kita bunuh diri tuan-tuan. Ataupun kita pergi bunuh member yang hak tolong usahakan tu. Sabar, kecewa tapi sabar, tahan diri tu. Dia baru je habis, dia cerita kat saya, dia baru je habis bayar loan tu. 10 tahun dia bayar loan 120,000, habuk apa pun tak dapat. Jadi tuan-tuan, sabar. Betul tak? Sabar. Dia buat macam mana sabar? Tapi lah ni dia buat bisnes lain jadi pula. Sebab tu kata kena sabar. Pernah saya jumpa satu orang, dia masuk pelaburan, dia rugi 100,000. 100,000 rugi. Tapi dia sabar, tak apalah, dia mula lain. Dulu dia tak pandai, ulang balik, dapat balik. Yang 100,000 tu dapat balik. Sebab tu Nabi SAW sebut, wa ma u'tiya ahadun ata'an awsa' minas sabri, tidaklah seseorang itu diberi satu benda yang paling berharga dan yang paling luas, yang tidak ada nilai melebihi sabar. Siapa kat dunia ni Allah kurniakan dia sabar, bahagia tuan-tuan. Sebab tu benda yang mudah tapi nak amal berat kan. Ala kuliah dalam hidup kita sabarlah. Kita marah kat orang, marah kat jiran, betul tak? Kadang kita marah dengan jiran, kadang marah dengan kawan, kadang kita marah dengan ramai orang, kita marah tuan-tuan. Kadang-kadang kita kecewa, kadang-kadang kita sedih, tapi sabarlah. Tahanlah diri tu. Selagi mana kita hidup di dunia, sabarlah tuan-tuan. Saya ingat dulu masa saya mengaji di Izzuddin Shah, ada seorang budak Cina perempuan, budak-budak India. Dia ambil SPM, dia dapat 11A, 10A plus ni hebatlah tuan-tuan. Sekolah saya tak pernah 9A plus pun tak pernah. A plus ni maksud dia markah dia 90 ke atas. Markah dia 90 ke atas, tu A plus. Jadi budak India ni dapat 10A plus, 1B plus, 1B. Bunuh diri tuan-tuan. Kalau ikutkan tu rekod terbaik ya tuan-tuan, itu terbaik dah tuan-tuan.
Kalau kat sekolah saya tuan-tuan dapat tu kira pecah rekod ihya. Tak pernah ihya dapat result tu sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu tuan-tuan. Tapi dia dapat dia bunuh diri. Sebab dia expect tinggi. Dia harap dia sebelah A+. Dia sebelah A+. Rupa-rupanya 10 A+, 1 B+, bunuh diri. Nampak tuan-tuan? Sabarlah. Betul tak? Dunia ni banyak benda yang berlaku tak seperti mana yang kita jangka. Betul tuan-tuan? Itu dunia tuan-tuan. Selagi mana nama dunia, itulah dunia. Bukan syurga tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Kemudian ia membentuk pemacu yang bakal mengharungi segala badai di segenap pelosok dunia. Nampak? Yang 5 tadi saya sebut tu. Besarkan Allah, bersihkan baju, beri peringatan, sabar. Ini asas dalam berdakwah. Baik. Ayat-ayat tersebut mengandungi seruan dan penyebaran agama baru. Ayat tadilah kan disebut qum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan. Baik, dan jauhi dosa tuan-tuan. Dosa pun kena jauhi. Ini asas dia. Pendakwah kalau buat dosa susah nak dakwah. Dosa tu menghalang tuan-tuan. Dosa ni tuan-tuan macam mana? Memanglah orang sebut buatlah dosa dulu nanti taubat. Tapi tuan-tuan kena ingat dosa ni macam kita minum racun tuan-tuan. Minum racun. Ada orang diminum racun dia mati. Maknanya dia apa? Dia minum racun, dia buat dosa, hati dia gelap sampai ke mati dia tak dan taubat. Nampak? Sebab racun tu. Dosa menggelapkan hati tuan-tuan. Dosa menggelapkan hati. Orang yang buat dosa ramai tuan-tuan. Saya pernah jumpa satu hamba Allah bekas gangster tuan-tuan. Dia sebut kat saya, menangis dia sebut. Dia kata kawan dia apa dosa tak pernah buat. Berzina, minum arak, segala dosa, judi, segala dosa pernah buat. Tapi ustaz dia menangis, dia mati atas sejadah. Nangis cerita, leher. Saya kata kat dia pakcik ni pun gangster kat dulu. Gangster bukan gangster kampung, gangster betul tuan. Dia ada gangster kampung. Betul, gangster kampung ni ramai member dia gangster lah. Tu gangster kampung. Gangster apa? Kampung dusun, something kampung dusun. Ini tak boleh pakai. Ini tak ada apa. Ni gangster sungguh tuan-tuan. Yang bunuh, gaduh. Tapi saya tanya dia, saya kata pakcik, kawan pakcik ni dia dalam kursi gelap ni, berapa ramai yang macam tu lah, mati atas sejadah. Seorang yang lain mati kena tembak dengan polis, mati bergaduh, mati kena bunuh, mati macam-macam mati tuan-tuan. Nampak tak? Dosa bahaya tuan-tuan. Ada orang yang sempat taubat tu, percayalah adalah kebaikan dia pernah buat. Mungkin dia ni buat dosa tapi dia berbakti pada mak dia. Boleh jadilah Allah Ta'ala bagi hidayah pada dia. Atau boleh jadi dia buat dosa tapi dia sayang kepada ulama dengan agama. Betul tak? Sayang pada agama Islam, sayang pada ulama, Allah Ta'ala bagi petunjuk pada dia. Sebab tu jangan main dengan dosa tuan-tuan. Kalau orang sebut alah nanti kita taubat lah. Ramai dah tuan-tuan orang yang saya nampak tuan-tuan. Sampai ke mati dia mati macam tu. Betul tak? Kalau daripada muda dia tak mau semayang ni, kalau sampai ke mati dia macam tu. Daripada muda tuan-tuan ramai tuan-tuan. Dan ulama ada sebut manusia akan mati di atas apa ada sebut, ulama sebut kan, An-nas al-insan mata ala ma'asya alaih. Manusia tu biasanya dia akan mati pada kebiasaannya. Biasa buat maksiat apa? Maksiat tu dia mati. Berhati-hati. Itu Quran kata tu, warujda fahjur. Dosa jauh. Jangan duk pegang teori, buatlah nanti taubat. Kan ada orang teori lagu tu. Hatta ustaz pun ada lagu tu. Ustaz mana? Buat nanti kita taubat. Buat nanti kita taubat. Tuan-tuan, bila kita minum racun tuan-tuan, katakanlah kita tak mati tuan-tuan. Sempat kita na'udzubillah lah, siapa-siapa lah minum puradan. Puradan ni kalau minum banyak ni mati tuan-tuan. Biasanya matilah. Katakanlah minum tak mati. Sempat bawa ke hospital. Doktor sempat selamatkan kita lah. Tapi kesan racun tu ada tuan-tuan. Boleh jadi ada tuan-tuan. Macam tu dosa tuan-tuan. Sekali pun tuan-tuan taubat, kesan dosa tu ada. Contoh dosa mata ni. Kalau kita suka tengok benda yang haram, dicabut nikmat melakukan ibadah. Sekalipun kita dah taubat. Tuan-tuan. Minum arak. Arak kan. Ketum ke. Dia yang penting memabukkan lah. Segala benda yang memabukkan. Tuan-tuan, dadah yang memabukkan. Siapa yang buat kerja lagu tu 40 hari amalan tak diterima, betul tak? Itu kesan dia tu.
Dosa ni walaupun kita taubat, dia memberi kesan pada jiwa kita, pada roh kita. Sebab tu jangan kita pandang remeh dengan dosa. Sebab tu dalam Quran sebut jauhi dosa. Dalam Quran dia tak sebut buat dosa nanti hang taubat dah. Tak. Tapi dalam Quran kata taubat. Kenapa taubat? Pada orang yang dah terlanjur taubat. Tapi dalam Quran tak kata buat dosa nanti apa taubat. Tak ada. Quran kata warujza fahjur, dosa jauh. Baik. Satu amaran secara logiknya menunjukkan bahawa amalan mungkar dengan segala akibat memberikan bakal ditanggung oleh para pelakunya. Ada tulis. Siapa buat dosa berat tuan-tuan. Nah, rezeki jadi sempit. Kalau dia buat dosa rezeki luas. Dia buat dosa rezeki luas. Apa jadi? Makna dia apa? Makna rezeki yang dia dapat tu tak berkat. Rezeki itu akan menimbulkan lagi masalah dalam hidup dia. Rezeki yang tak diberkati ni maksudnya kita ada duit, kita ada harta, tapi harta tu menyebabkan kita lagi rasa tak cukup, lagi tamak haloba dengan dunia. Dengan harta tu boleh menyebabkan kita bergaduh adik-beradik, bergaduh dengan jiran. Dengan harta tu kita boleh bergaduh laki bini. Dengan harta tu kita boleh bergaduh dengan kerana harta tu. Itu harta tak berkat. Baik tuan-tuan. Kemudian ini adalah kerana kehidupan kini tidak semestinya memungkinkan accountability, tanggungjawablah, ke atas mereka atau sebahagian mereka yang salah laku. Tetapi amaran itu cukup untuk mengingatkan mereka bahawa amalan itu akan dihitung kemudian hari. Ya, ingat. Walaupun kita tengok ada orang buat dosa tuan-tuan, tapi sihat dia. Zalim sihat je, tapi kena ingat akhirat sana tuan-tuan. Nah, semua orang akan mati. Saya akan mati, tuan-tuan akan mati. Kita akan dipertanggungjawabkan tuan-tuan. Betul tak? Tak mati hari ni, esok lusa. Saya ni pun baru 30-an, kawan saya mati pun ramai dah. Tuan-tuan lagi ramai kawan mati. Tuan-tuan ada tak kawan mati? Ke tak ada? Oi, kebal kawan tuan-tuan. Kawan saya ni mati tahun lepas, orang mati, sihat tuan-tuan. Terkejut saya dengar mati. Sihat walafiat mati. Macam mana boleh mati? Bukan aksiden. Buah pinggang rosak. Tahu-tahu tahap 4 lah. Dia kecil manis tinggi, tak jaga. Buah pinggang dia out. Tahap 4. Matilah bulan 12 tahun lepas. Terkejut saya nak. Baru 30-an dah mati tuan-tuan. Mati insidennya, mati kanser pun ada tuan-tuan. Saya 30-an ni pun ramai member mati. Tuan-tuan pun sama tuan-tuan. Betul tak? Ada je kawan mati. Sekarang ni kita dengar orang mati. Esok lusa orang pula dengar kita mati. Betul tak tuan-tuan? Itu kena ingat. Tuan-tuan kalau sembahyang jenazah, masa sembahyang jenazah, tuan-tuan kena ingat satu benda. Satu masa kita akan duduk dalam tu. Kena ingat tuan-tuan. Jangan kita tengok biasa orang mati. Memanglah biasa orang mati tuan-tuan. Tapi kena ingat kita akan duduk dalam tu. Tuan-tuan kalau naik kereta nampak van jenazah lalu, ingat satu masa kita akan duduk dalam tu. Tenung-tenung diri kita tuan-tuan. Itu muhasabah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak muhasabah, kita tak rasa apa. Betul tak kan? Kita tengok orang biasa. Tak muhasabah, kita tak ambil iktibar. Masa tuan-tuan tanam mayat kan, kawan ke apa, ingat satu masa kita di situ. Satu masa kita akan duduk di situ. Tenung-tenung kan, renung-renung kan. Akan dihitung nanti. Yakni hari kiamat sebagai peringatan akan kewujudan satu kehidupan selain daripada kehidupan sekarang. Ini peringatan. Ni akhirat nanti ada tuan-tuan. Janganlah kecewa sangat dengan dunia ni tuan-tuan. Akhirat ada tuan-tuan. Kadang-kadang kita kecewa sangat. Benda yang remeh kita kecewa sangat dah. Janganlah kecewa sangat. Akhirat itulah kehidupan yang sebenar. Kemudian, kesemua ayat-ayat suci Al-Quran mengajak manusia agar berikrar tentang keesaan Allah. Ikrar keesaan Allah semua. Yakni Allah Ta'ala Maha Esa, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Sebab tuan-tuan, kat dunia ni kebanyakan manusia percaya Tuhan ke tak percaya? Kat dunia ni. Kat dunia ni ada 7.3 bilion manusia lebih kurang. 7.3 bilion. Kebanyakannya percaya Tuhan tak? Percaya tuan-tuan. Yahudi percaya Tuhan, Kristian percaya Tuhan, Hindu percaya Tuhan, Islam percaya Tuhan. Agama yang paling banyak di dunia Kristian, 2.5 bilion percaya Tuhan. Nabi Yahudi percaya Tuhan, ada berapa juta dia. Hindu 1 bilion tuan-tuan, 1 bilion Hindu percaya Tuhan. Orang Islam 1.7 bilion kita tuan-tuan. Pendek kata, agama manusia kat dunia ni majoritinya percaya Tuhan, majoritinya. Cumanya tak mana silapnya, bila dia sangka ada yang sebanding dengan Tuhan. Nampak? Macam orang Kristian, dia percaya Allah,
Tapi ada anak dia yang sebanding dengan Allah Nabi Isa. Orang Yahudi pun sama. Percaya Allah orang Yahudi, tapi apa? Percaya Nabi Uzair anak Allah. Sama juga tuan-tuan apa? Orang Hindu percaya Tuhan tak? Siapa Tuhan orang Hindu tuan-tuan? Tuan-tuan jangan silap sangka kita tengok banyak berhala tu kita kata Tuhan. Tu bukan Tuhan depa tuan-tuan. Yang berhala tu bukan Tuhan depa. Selalu kita ingat depa kata tu Tuhan, tu bukan Tuhan. Saya mengaji dulu dengan syarah saya PhD Hindu tuan-tuan, Hindu perempuan. Dia cerita bab agama Hindu, dia tak kata batu tu Tuhan. Tuan-tuan fikirlah tuan-tuan, kita yang buat takkan kita kata dia Tuhan. Betul tak tuan-tuan? Tak ada orang gila pun tak sebut lagu tu. Kita buat patung, lepas tu kita sembah, kita kata patung ni lah yang buat aku. No, bukan. Tapi patung tu adalah gambaran daripada sifat Tuhan. Depa bayangkan Tuhan. Itu yang depa buat tangan banyak. Betul tak? Macam-macam. Itu gambaran Tuhan dalam fikiran depa. Syirik lah tuan-tuan. Betul tak tuan-tuan? Malah dalam agama Hindu, saya ingat ada pensyarah saya sebut. Dalam agama Hindu sebut Tuhan mereka adalah Esa. Tuhan mereka berada di langit. Tuan-tuan. Saya dengar macam tu rupanya. Rupanya yang banyak-banyak berhala tu dia pun menggambarkan sifat Tuhan ni apa. Saya tak tahulah yang terkeluar lidah tangan banyak, saya tak tahulah makna dia apa. Tapi itu bagi depa manifestasi daripada Tuhan yang depa faham. Dalam Islam tak boleh. Itu syirik, betul tak? Kita dalam Islam, tapi timbul persoalan. Kita sembah Kaabah. Betul tuan-tuan? Kita sembah Kaabah tuan-tuan. Mana ada? Dalam Quran tak sebut sembahlah Kaabah, mana ada? Dalam Quran kata menghadap ke sana. Kaabah tu tanda je. Kalau Amerika kerat Kaabah, letak dekat Washington DC, Kaabah tu, dengan Hajarul Aswad di Washington DC. Tuan-tuan semayang menghadap Washington DC ke menghadap Kaabah? Menghadap ke Mekah. Kita tak disuruh sembah Kaabah. Kaabah tu tanda je. Tanda supaya kita tahu arah. Quran kata arah. Wahai suma apa? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Menghadaplah wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Nampak tak? Kaabah tu tanda je. Kalau tak ada Kaabah, kita menghadap situ juga. Tanda kita mengesakan Allah. Tanda kita taat pada perintah Allah. Boleh tak? Kaabah tu hanya tanda aja. Kalaulah Masjidil Haram tak ada, kena bom hancur semua, kita menghadap sana juga. Sebab itu arahan Allah. Nah, arah ke sana. Baik. Kemudian menyerah diri kepada urusan Allah Maha Agung. Ini istislam, taat pada Allah lah. Serta berserah kepada Allah sebagai hamba dan memenuhi kesejahteraan Allah. Ini dalam Islam menekankan kita berserah diri kepada Allah. Ada benda yang berlaku di luar kehendak kita, berserah diri pada Allah tuan-tuan. Pada Allah lah kita mohon pertolongan. Nah, itu selagi mana kita berserah diri pada Allah dalam hidup, insya-Allah Allah Taala akan cukupkan keperluan kita. Baik. Kandungan seruan Islam secara ringkas adalah seperti berikut. Ini kandungan agak ajaran Islam. Asas kepada kandungan Islam ni. Yang pertama, saksi kepada keesaan Allah. Allah Isa. Allah Isa. Esa ni maksud dia tidak menerima bilangan. Bukan Esa ni maksud dia tunggal lah tuan-tuan. Tak menerima bilangan. Esanya Allah pada tiga tuan-tuan. Esa pada zat, maksud dia tidak ada siapa-siapa tuan-tuan yang sebanding dia dengan zat Allah. Kalau kita ni tubuh badan lah tuan-tuan. Allah kita tak sebut tubuh badan. Allah tak sama dengan makhluk. Zat Allah tak sama dengan apa-apa. Tuan-tuan bayang lagu mana pun tu bukan Allah. Kalau tuan-tuan bayang Allah macam cahaya, macam kegelapan, yang kita bayang ni semua makhluk. Yang ada dalam kepala kita ni semua makhluk. Betul tak? Tuan-tuan nak bayang lagu mana? Yang tuan-tuan bayang tu semua makhluk. Itu yang ulama ingatkan, Zunnun al-Misri, mahma tasawwarta bibalika fallahu bi khilafi dhalik. Macam mana pun kita bayang Allah, itu bukan Allah. Zat-zat Allah. Sebab dalam kepala kita ni hanya boleh bayang makhluk saja. Boleh makhluk saja yang kita boleh bayang. Baik. Esa pada zat, tidak ada yang sebanding dengan Allah pada zat. Yang kedua, Esa pada sifat.
Sifat Allah hanya ada pada Allah. Tapi tuan-tuan, Allah melihat. Tuan-tuan melihat. Tuan-tuan melihat. Allah mendengar, tuan-tuan mendengar. Mendengar. Tapi mendengarnya Allah ni azali dan abadi. Melihatnya Allah azali dan abadi. Apa makna dia? Tidak ada permulaan, tidak ada perakhiran dan tidak ada batasan. Kita punya dengar dan lihat ni ada batas. Ada permulaan dan ada pengakhiran. Dan lihat dan dengar kita ni Allah yang jadikan. Boleh ya? Esa pada sifat. Sifat Allah tu hanya ada pada Allah. Dan yang ketiga, esa pada af'al, pada perbuatan Allah. Segala perbuatan Allah tidak ada yang sebanding dengan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Baik tuan-tuan, kemudian yakin dengan hari kiamat. Sebab tu saya sebut kat tuan-tuan tadi, kat dunia ni semua orang percaya Tuhan, tapi mereka mensyirikkan Tuhan. Sebab tu disuruh mengesakan Tuhan. Tuan-tuan tahu kan, kat dunia ni tuan-tuan, waktu Nabi Adam AS turun ke dunia, semua sembah Allah tuan-tuan. Macam mana boleh sembah berhala? Ada saya sebut kat tuan-tuan dulu kan. Macam mana boleh sembah berhala? Nabi Adam turun bawa agama Islam, sembah Allah. Nabi Adam semua Islam. Anak Nabi Adam semua Islam kecuali seorang, Qabil. Qabil lah sekali dia masuk neraka, dia sesat. Lepas dia bunuh adik dia, dia tersesat. Macam mana orang boleh sembah berhala tuan-tuan? Ada saya sebut tak? Pernah saya cerita kan? Macam mana manusia boleh sembah berhala? Macam mana abang ingat bang? Tak ingat? Abang ni ingat aku ni mesti ada tulis. Bang, kusyuk abang kita ni. Tuan-tuan, macam mana orang boleh sembah berhala? Tuan-tuan tahu, dulu jadi viral kan, di Tanjung Pendang. Viral satu Malaysia. Satu Cina sembah Datuk Kong. Tahu Datuk Kong? Datuk Kong ni adalah dewa yang paling berkuasa di Malaysia bagi orang Cina tuan-tuan. Bagi orang Cina, Datuk Kong paling powerful, paling power sekali. Sebab tu orang Cina kalau dia buka tanah baru, dia akan buat rumah kecil tu, ada Datuk Kong. Datuk Kong ni macam mana rupa dia? Dia pakai serban Datuk Kong. Ada setengah dia buat pakai serban, setengah dia buat pakai songkok, ada kerih lagi. Yang dekat Lumut, Datuk Kong ada bini lagi. Bini Datuk Kong siap pakai tudung labuh lagi tuan-tuan. Woi, Cina main ni, main melutut tu. Main melutut sembah. Sebab saya pernah tengok orang Cina tulis, bagi depa Datuk Kong paling power sekali. Kalau depa sembah Datuk Kong, tanah yang depa buka tu tidak ada gangguan. Tu depa sembah Datuk Kong. Tuan-tuan, dalam Islam esakan Allah. Macam mana orang boleh jadi sembah berhala padahal bapa kita Nabi Adam mengesakan Allah? Ada saya sebut tuan-tuan? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Ada tak? Abang kita kusyuk. Ingat abang, macam mana manusia boleh sembah berhala tuan-tuan? Patutnya agama Nabi Adam agama Islam. Macam mana boleh jadi banyak agama? Tak apalah tuan-tuan, banyak agama tu nak cerita panjang lah, batiniah dan sebagainya. Tapi macam mana boleh sembah batu tuan-tuan? Sembah berhala. Tuan-tuan tahu berhala yang pertama disembah siapa? Berhala yang pertama disembah di dunia ni, siapakah Tuhan yang pertama disembah selain Allah? Dulu manusia semua sembah Allah. Zaman Nabi Adam sembah Allah, zaman Nabi Idris sembah Allah, zaman Nabi Syih semua sembah Allah. Siapakah Tuhan yang bukan Tuhan? Makhluk yang pertama yang dianggap Tuhan siapa? Tak ingat? Saya sebut dah kot. Ada saya sebut. Ada bang? Ada. Siapa dia? Oi, lupa langsung tuan-tuan. Oi, bukan. Dia bukan pendakwah. Dia adalah wali-wali Allah. Ingatlah, berhala yang pertama disembah ni bukan langit, bukan bulan, bukan bintang, bukan matahari, bukan jin, bukan syaitan, bukan hantu, bukan semangat laut, bukan semangat hutan, bukan penunggu, bukan mambang. Yang pertama disembah adalah wali. Wali Allah tuan-tuan. Siapa dia? 6. Siapa dia?
Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. 5. Berenam 5. Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasra. 5. Siapa 5 ni? Wali Allah. Mereka ni wali Allah. Pada zaman Nabi Nuh. Ni wali-wali ni. Mereka bukan Nabi tapi orang soleh. Mereka ni ulama, alim dan soleh. Wali Allah. Macam mana orang boleh sembah mereka ni? Mereka baik tuan-tuan. Mereka tak jahat. 5 ni baik. Mereka hidup baik, mati pun baik. Hidup baik, mati baik. Macam mana orang boleh sembah mereka? Orang tak sembah matahari, laut, tak sembah. Hantu pun tak. Orang sembah 5 ni. Sebab bila mereka mati, pengikut dia tak masuk, kan? Mereka duduk pergi ziarah kubur ni. Ziarah kubur. Iblis ni dah 1000 tahun tunggu peluang. Iblis dia 1000 tahun tunggu macam mana nak beri sesat Nabi anak Adam ni. Pada zaman Nabi Nuh, saya tak tahu berapa ribu tahun dah iblis tunggu nak sesatkan anak Adam ni. Masa ni dia tengok peluang. Ketika mana manusia duk pergi ziarah kubur wali. Duk ziarah kubur. Bukan apa? Sebab sayang kat wali, kan. Inilah ulama kami, syekh kami. Jadi bila iblis tengok ada peluang ni. Ada yang saya sebut ke tak? Sebut nak ada, kan? Ada peluang. Iblis buat apa? Lupa langsung. Iblis buat apa? Berat. Iblis promote kat mereka. Hampa nak aku buat patung kat hamba? Iblis main dalam rupa orang. Iblis kata nak aku buat patung kat hamba? Iblis buat sebiji. Free. Siapa tak suka free? Free je tuan-tuan, Iblis buat. Jadi Iblis kata aku buat kat hampa patung satu kat tempat hampa berkumpul. Tempat mereka semayang lah, ibadah. Jadi hampa tak payah main kubur lah. Dia kata boleh, ya. Maka Iblis buat 5 patung. Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nas. Ada 5 patung. Mana-mana pengikut Wad dapat patung satu. Suwa' pun sama, Yaghuth pun sama. Tempat mereka berkumpul tu ada satu patung besar. Iblis buat sebiji, tuan-tuan. Sebiji. Iblis dia ada kemampuan dengan izin Allah lah. Dia buat sebiji patung tu macam si Wad yang dah mati tu. Wad tak salah. Dia tak ada apa. Suwa' tak salah, Yaghuth tak salah. Sebiji dia buat. Tapi Iblis ni sabar, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak sabar macam Iblis, kita kalah, tuan-tuan. Iblis ni sabar. Dia bila dia dah buat, dia biar. Tiap kali pengikut mereka ni Wad, Suwa' apa semua ni, tiap kali mereka ibadah, lepas habis ibadah mereka akan tengok, pegang patung tu. Inilah tokoh kami dulu. Dia inilah wali kami. Dia inilah syekh kami. Dia inilah ulama kami. Orang pegang patung ni. Selang berapa lama? Mungkin dalam berpuluh tahun, mungkin ratus tahun, berpuluh-puluh tahun lah. Iblis mai kali kedua. Tu saya kata dia sabar tu. Dia tunggu puluh-puluh tahun baru dia mai balik. Dia kata apa? Macam inilah. Hampa nak tak aku buat hampa seorang satu kat rumah? Seorang satu. Semua dapat seorang satu kat rumah free. Dia nak, tuan-tuan. Nak free. Jadi pengikut Wad, setiap-tiap rumah dia semua dapat patung. Seorang satu Iblis bagi free. Nak ambil, aku bagi free. Jadi mereka pun kat rumah mereka, kat tempat mereka berkumpul pun dah ada lah. Macam kita masjid lah. Bukan mereka sembah, mereka letak Ni kat rumah mereka pun ada ni. Tiap-tiap rumah mereka, pengikut Wad ada patung Wad, Suwa' ada patung Suwa', Yaghuth ada patung Yaghuth. Lepas tu Iblis pun biar. Kali ni Iblis biar lama. Mungkin berpuluh tahun, mungkin ratusan tahun. Iblis biar, Iblis tak kacau, biar. Wa tanassakal ilma. Sampailah generasi yang pertama tu mati, tuan-tuan. Betul tak? Yang dapat patung tu mati. Wa tanassakal ilma. Iblis tunggu lagi. Sampailah orang dah lupa pasal apa ada patung ni. Betul tak? Kan dah lama orang lupa pasal apa ada patung. Saya tanya tuan-tuan, kenapa nama kampung tentang Kampung Selamat? Walaupun sawit selalu kena curi. Sebab apa, tuan-tuan? Saya tanya tuan-tuan jujurlah. Kenapa nama dia Kampung Selamat? Saya duduk Bagan Serai, saya tak tahu pasal apa nama Bagan Serai. Saya duduk alat bungsu, pasal mana nama alat bungsu saya pun pening. Saya duduk alat bungsu, pasal mana nama alat bungsu saya pun tak tahu. Taiping ni pasal ada buka tu kan, nama Cina Taiping tu lah, Taiping. Kampung Selamat pasal apa? Kampung Selamat ni bukan lama pun, 1950 apa tu, 1950-an kan. Pasal apa nama Kampung Selamat? Ada nama orang Kampung Selamat? Tuan-tuan mudah tak ingat, tapi mesti ada sebab, betul tak? Mesti ada sebab.
Kita pun tak ingat tuan-tuan, ni baru 50 tahun, 60 tahun. Ini iblis biak lama tuan-tuan. Kenapa nama Selama tuan-tuan? Selama kan nama nama Selama. Saya ada tanya seorang cikgu, dia kata apa? Selama tu nama Selama sebab ada 2 orang lelaki bini kahwin, dia duduk di Selama lama-lamanya. Oh, pandai sungguh dia. Mereka-reka pula tuan-tuan. Buat kepala tahu orang kata ni mereka-reka tuan-tuan. Jadi iblis biak lama biak. Bila dah mereka tak tahu, timbul persoalan, kenapa ada patung? Kat tempat kita buat ibadah pun ada patung satu. Dia bukan sembah kan? Patung tu duduk di belakang lah, dia pun sembah Allah. Tapi dia pun pelik, kenapa sini ada patung? Kat rumah kita semua ada patung. Siapa tu? Banyak tu, 5 pula tu, betul tak kan? Banyak patung ni, mungkin ada ratusan, mungkin ada ribuan patung ada. Kat rumah semua ada. Masa ni iblis apa lagi? Pelang. Dia pun main balik dalam rupa orang. Main lah tunjuk soleh sikit, betul tak? Main dalam rupa orang tua ke, pakai serban janggut putih ke, pegang tongkat tasbih ke. Orang nampak, ni wali ni. Iblis pun kata sebenarnya mak bapak hampa dulu sembah patung ni Kerana patung ni lah wabihim turzaqun. Pasal patung ni lah hampa hari ni dapat rezeki. Wabihim tuntarun. Pasal patung ni lah hampa duk dapat hujan. Bidat pakat sembah semua. Pak tuan-tuan, jangan melampau dalam kita beribadah. Isyak ke belum? Belum kan? Okey, tak apa. Kita habiskan. Yang kedua tuan-tuan, yang pertama esa Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Yang kedua, yakin pada hari kiamat. So, dia yakin sungguh-sungguh tuan-tuan. Ni kita pada malam ni, pada 14 hari bulan 2 2022, kena ingat akan datang satu hari kiamat. Semua yakin kan? Kalau saya tanya tuan-tuan yakin tak esok hari Selasa? Ke tuan-tuan tak yakin? Betul ke esok hari Selasa? Takkanlah macam tu. Tuan-tuan yakin esok hari Selasa? Tuan-tuan yakin tak esok 14 hari bulan 2? Tuan-tuan yakin? Tuan-tuan, kita kena yakin hari ni esok 14 bulan 2, 15 bulan 2, tidak? Bulan 4, 5, 6, 2022, 2023, 2024 dia akan straight sampailah hujungnya bumi ni hancur. Akan ada hari akhirat. Akan ada betul-betul tuan-tuan. Ni bukan meme, betul-betul ada tuan-tuan. Kita akan mati dan kita akan dibangkitkan. Kenapa ada hari akhirat? Ingat, kat dunia ni ada dosa yang orang tak tahu, tapi kita akan dihitung di akhirat. Yang kedua, yang ketiga, pembersihan roh seseorang dan meletakkannya di atas kemungkaran dan kebencian yang membawa kepada akibat dahsyat. Dia kata ruh ni saya sebut tadi, waruh zafahjur tu, bersihkan diri daripada dosa. Di samping keperluan mendesak untuk kecantikan dan kesempurnaan akhlak beserta dengan membiasakan diri melakukan perbuatan soleh. Nampak? Jauhkan dosa, biasakan diri melakukan perbuatan soleh. Kan tuan-tuan nak bahagia gitu ya tuan-tuan. Banyak buat baik, elakkan dosa. Kalau terjebak, cepat-cepat taubat. Pasal dosa kadang-kadang menyebabkan hidup kita jadi susah. Dosa. Yang keempat, committed. Committed tuan-tuan. Committed ni apa tuan-tuan? Committed apa? Abang committed abang? Menyerahkan. Saya jujurnya terjemahan buku ni sebenarnya kurang baik sikit lah. Okey, tapi dia kurang sikit berbanding dengan terjemahan abang lebih baik. Malah terjemahan yang pertama lebih baik. Terjemahan buku ni dia banyak guna bahasa-bahasa yang nama Nabi Muhammad pun dia tak panggil Nabi Muhammad, dia panggil Muhammad dia. Muhammad. Jadi tak sesuai lah. Buku abang tulis Nabi Muhammad ke Muhammad? Muhammad. Dalam buku ni Muhammad. Jadi kita dalam Quran dah sebut, jangan jadikan seruan Nabi ni macam kita panggil orang lain. Betul tak? La taj'alu doa an-nabi ka doa ba'dukum ba'da. Begitulah kama qal firman Allah sebut, jangan jadikan kita panggil Nabi macam kita panggil orang. Member kita panggil Mat, betul tak? Wei Mat. Man, betul tak kita panggil? Badul, kita panggil member. Jangan panggil Nabi macam tu. Tapi itu panggil apa? Ya Rasulullah, Nabi Muhammad. Tapi buku ni ditulis Muhammad. Jadi saya kurang selesa tuan-tuan. Committed tuan-tuan, dia tak sesuai committed. Walaupun ni bahasa canggih, tapi untuk buku-buku ni tak perlu guna bahasa tu. Betul tak? Kita bukan nak mengaji grammar, betul tak? Tata bahasa. Committed ni tuan-tuan, kadang-kadang khutbah tuan-tuan, khutbah. Khutbah dulu Jawi semua, committed, ditulis committed. Pening tak khatib nak baca tuan-tuan? Lah ni tak apalah, dia dah buat apa? Senggang kan. Lepas tu lah ni ada Rumi. Start tahun ni kan? Tahun ni ke tahun lepas? Baru start Rumi. Dulu sebelum ni tak ada Rumi.
Awak ambil Rumi ke Jawi ni? Rumi ada Jawi ada. Dia keluar dua. Jadi tuan-tuan, dulu dia tulis committed, dia tak buat apa? Ruang kosong untuk ditulis Rumi kan. Berapa banyak tempat committed, kita tuan-tuan hendaklah ke metod. Ni jadi ke metod tuan-tuan. Ni cerita agak perlis. Ke metod. Orang dengar kita mestilah ke metod. Di Perak ada juga, Perak satu masjid tu. Dalam khutbah tulis, kerajaan telah menyediakan fakulti di universiti lah. Tahu fakulti? Fakulti Perniagaan, fakulti Agama, fakulti Bahasa Melayu, fakulti. Khatib tengok pening. Khatib pula jenis tak tengok khutbah main sapu dia tak boleh. Khutbah ni tuan-tuan tengoklah dulu. Bila yang siapa nak jadi khutbah tengoklah dulu. Terutama ayat Quran. Ada setengah khatib dia baca okey, tapi ayat Quran dia baca salah semua. Betul tak? Ayat Quran ni salah, tu salah. Sedangkan ayat Quran rukun, betul tak? Biarlah betul salah satu khutbah tu, biar betul kita baca ayat Quran, jangan salah. Jangan salah baca huruf, lari makna. Khatib tengok paku lantai, dia tengok fakulti, dia hentam terus. Kerajaan telah menyediakan banyak paku lantai yang bubur. Hentam terus. Baik. Yang dekat Kulim, yang paling pening kat Kulim. Kaldai, keladi dia baca kaldai. Bukan, kaldai dia baca keladi tuan, ada kan? Itu kat Kulim. Orang tulis apa? Kaldai. Kaldai ni dia istimewa tuan. Kaldai ni kalau yang jinak tak boleh makan. Yang liak boleh makan. Pelik tuan kaldai ni. Walaupun sama. Kalau yang jinak dengan kita, tulang angkat barang tak boleh makan tu. Haram. Tapi yang liak dalam hutan tu, yang tu boleh makan. Walaupun binatang yang sama. Pelik tuan. Kaldai dia pelik sikit. Nabi tak bagi makan. Jadi dalam kitab tersebut kaldai lah. Kaldai kampung tak boleh makan. Kaldai kampung tak boleh makan. Ini kaldai liak, kaldai jinak lah. Yang boleh makan kaldai liak. Jadi bila ustaz tu baca kitab, ustaz tu kata diharamkan kita makan keladi kampung. Keladi yang dalam kampung haram. Yang halal keladi kat luar. Pening satu Kulim pening tuan-tuan. Yang kat Pahang apa? Kita hidup di bumi ini dia pening. Kita hidup di bom tu je. Bom tuan-tuan. Tahu dah isyak tuan-tuan. Komited segala-galanya kepada Allah, menyerahkan diri pada Allah lah. Dan yang terakhir, perkara-perkara di atas hendaklah berjalan semula jadi bagi meyakinkan sepenuhnya utusan Nabi SAW, patuh dengan kepimpinan mulia dan bimbingan yang soleh. Baik. Jadi tuan-tuan akan datang kita sambung di ayat-ayat itu telah diberi pengantar. Betul bang? Boleh ya? Bawah pada yang 5 itulah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruqan ba'd tafarruqa ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman matula. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.